Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Kopi O bersama Rashid Sibir akan membawa seorang lagi artis yang memang hebat. Artis yang tak perlu diperkenalkan. Artis yang dengan saya memang dah berkurun-kurun lamanya. Kita dah lama kenal, kita dah lama berlakon. Jadi hari ini memang istimewa. Kalau nak tahu siapa dia, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tak jual barang ni, tak beli barang, tak ada apa. Silakan. Cik Rashid. Rashid syuting hari ni, Kak. Ha? Rashid syuting hari ni. Dia tak bagi aku asal. Sila, Kak. Wah. Tak jam hari ni, Kak, jalan? Apa tak jamnya? Banyak Roblox? Roblox banyak, tapi kita ada surat. Dalam keadaan PKP ni kita kenalah mengikut SOP yang disediakan. SOP ni pakai ni sampai macam nak pingsan-pingsan lah. Tapi boleh buka sekejap ya? Boleh. Allahu Akbar. Boleh lega Oh, leganya. Orang kita semua lah kau panggil aku. Gitu. Sama-sama, Kak. Terima kasih kerana sudi juga untuk datang bersama saya dalam rancangan ni, Kak. Apa namanya Kopi O? Kopi O bersama Rashid Sibir. Oh boy, kau ada kau punya talk show lah ni. Kita try orang tak nak bagi kau. Pandai buka. Kita dah cadangkan banyak kepada channel tak anda. Dia tak nak kita buat sendiri. Tak apalah. Kan sekarang dah banyak jalan. Banyak jalan, insya-Allah. Kalau kita ada usaha, Syed, kata orang, Allah tak akan mempersesiakanlah kita punya usaha tu dan dia tidak akan tinggalkan kita lah. Betul. InsyaAllah rezeki kita ada. Daripada senyap dia tak buat apa, Kak, kan? Ya, daripada melangut, asyik menganggap, asyik menyalahkan orang je tak guna kan. Cukup lah. Cukup lah nyalahkan orang kan. Alright, hari ni kita ada Fauzia Nawi. Alright, Fauzia Nawi ni memang bersama saya dah lama dah. Kita start mengarah. Saya sebagai seorang pengarah, saya mengidolakan seorang pelakon yang hebat seperti Fauzia Nawi. Semua kenal Fauzia Nawi, tetapi hari ini kita nak congkel sikit. Boleh Kak cerita sikit pasal latar belakang Kak, macam mana jadi pelakon, macam mana benda masuk latar, apa ni? Aku ni nasib baik je lah, Syed. Asal arwah mak dengan arwah bapak diorang orang kantin kat Kementerian Kebudayaan Bilik dan Sukan. Jadi kat situ memang tak tahu, tiap hari aku nampak orang-orang yang belajar menari, menyanyi, kemudian berlakon, teater dan sebagainya. Aku boleh masuk mana-mana tempat. Kan? Bila diorang tanya, kau nak menari? Nak? Kata aku menari. Lepas tu tengok orang berlakon, aku tak apa, diorang ni jalan-jalan tak berlakon pun. Kan? Time itu. Katanya tu macam naik kan. Kau nak berlakon? Nak? Masuk je. Kan, menari tu memanglah daripada kecil ya. Masa tu arwah cikgu Mariam Jamaluddin yang mengajar kita menari. Aku ni Rashid daripada kecil memang dilatih untuk jadi penyanyi lagu-lagu asli. Cuba sikit nyanyi dia, kau. Lagu asli. Asap api embun berderai Sri Siantan. Patahlah galah haluan perahu. Kalau ikut bapak aku, pergilah kau universiti, jadilah lecturer ke apa ke. Bapak aku nak aku jadi ustazah, aku tak nak kan. Aku pas Rashid untuk masuk sekolah agama berasrama penuh masa dekat Ipoh tu. Raja Perempuan tak nak. Aku tahu aku nak pergi Raja Perempuan Secondary School, aku nak belajar cokok putih, kata bapak aku. Kan? Masuklah aku ke situ. Tak kesudah kan? Tak kesudah, akhirnya aku jadi murabiah lah apa kan. Masa tu aku teringat bapak aku mesti senyum. Doa dia termakbul. Walaupun aku cuma jadi ustazah untuk program reality TV agama. Kan? Kalau aku tahu tu ikut bapak aku cakap masuk universiti, jadi lecturer, tak ada lah macam sekarang. Tapi aku tak menyesal lah Rashid. Okey, kita dah tahu banyak pasal Fauzia Nawi, kita nak tahu banyak lagi pasal dia, kita nak congkel lagi pasal dia, kita nak tahu apa perasaan dalaman hidup Fauzia Nawi. Kita jumpa. Ada lagi satu segmen kan? Alright. Okay, untuk dapatkan rasa sejati, rasa best, kita kena goncang dulu. Tengok buih dia kan. Lepas tu baru kita tuang ke dalam cawan 1/4. Artinya suku cawan saja. Jangan lebih, jangan kurang. Okay, lepas tu kita minum. Apa yang saya suka pasal jus extra power ni, dia memang bagi kita tenaga. Kita rasa sedap. Dia daripada daun-daun kayu, daripada akar-akar kayu yang memang warisan Melayu turun-temurun. Jadi tak payah dia takut. Kadang-kadang orang rasa apa buat daripada apa ni, apa-apa tak perlu. Itu tak perlu dirisaukan. Kita memang ada kelulusan dan kita memang ada keyakinan bahawa jus ini memang boleh membawa dan boleh memberi kesihatan kepada kita. Jadi amalkan.
Okay? Siapa yang nak sihat, siapa yang nak rasa macam badan padu, siapa yang nak rasa mantap, mantul, inilah dia. Jus Extra Power. Hebat, padu, mantap. Kita dah dengar dah dia nyanyi. Hebat tak? Itulah dia orang lama ni, kalau dia nyanyi dia feeling tau. Bukan macam orang sekarang kan. Dia nyanyi dia lepas je. Lagu sedap jadi tak sedap kan. Jadi saya pun dengar akak dulu pun seorang penyanyi berduet bersama sahabat baik katanya. Uji Rashid. Uji Rashid. Kita memang budak KBN lah. Persiaran Tony Ismail sekarang dah jadi Aswara. Okey. Di situ. Jadi kami ni memang penari. Lepas tu kami belajar menyanyi. Dan tiap minggu saya dengan Uji akan masuk pertandingan menyanyi di panggung anniversary dekat Great Garden. Tapi memang takkan pernah dapat nombor 1. Sebab yang tapi dapat masuk selalu. Masuk selalu. Dapat nombor 1 Arwah Mat. Mat ni memang nyanyi sedap. Mat nombor 1, Zainawi nombor 2, Uji Rashid. Tak ada benangnya. Tapi akan sempat buat album ke tak? Kami tak pernah dapat buat album, tapi kami pernah masuk bintang RTM. Masuk berdua dengan dia, suara F. Sebab nama Uji ialah Fuziah Harun Rashid. Saya Fauziah Nawi. Sempatlah sampai quarter final kan, macam tu. Nyanyi, yelah nyanyi berdua bukan senang kan, harmoni kan. Lepas tu saya nyanyi, saya buat solo juga untuk masuk bintang RTM sampai semi final. Lepas tu saya dah tak nak masuk pertandingan. Takutlah. Tapi kau dah live live. Dia live, lepas tu memang kau nyanyi. Dulu masa bintang RTM kita banyak nyanyi lagu orang putih. Kita kena nyanyi 2 lagu. Satu English, satu Malay, kan? First kali berlakon, siapa yang bawa berlakon? Kalau untuk drama TV, potret pekerti ke apa tu, masa tu aku kan menari dengan kawan aku ni, Haji Ismail Dalyu. Dia kata, Fazal, kau jom ikut aku syuting drama dekat RTM. Boleh kan? Ikutlah tengok dalam studio. Jadi floor manager masa tu FM tu Tanu Talib tak salah, dia kata you boleh tak jadi extra duduk dekat bar. Dulu kan cerita-cerita Melayu boleh duduk kat bar, boleh hisap rokok kan, tak kisah kan. Jadi kata boleh, kata aku kan. Masa tu aku nyelah zaman itu Yelah time tu apa lepas tu aku tengok bodoh lah kau Wazan Nabi kan. Kenapa boleh terikut bag katanya. Nasib baik rambut panjang, jadi tak nampak lah belakang tu. Memang bad betul kan. Kau ni dah kenapa kan. Tapi masalahnya waktu tu agaknya pasal bukan tak ada FB, tak ada apa, tak ada siapa ngata kau pun. Betul. Jadi okey lah, duduk lah. Sekarang ni pantang lah kau buat sikit habis kan. Allah, macam dulu nak kau memang dah berdosa. Kau memang masuk neraka jahanam lah kau kan. Tapi tak kisahlah, lantak lah pada aku. Biarlah orang nak mengata apa, Allah tahulah. Jadi aku duduk lah dekat bar tu. Minum lah kononnya macam wine ke beer apa, aku pun tak tahu memang. TO. Lepas tu boleh isap rokok ke kan? Boleh, kata aku, tak kisah kata aku kan. Umur aku dah 18-19 je. Jadi aku duduk je seorang macam tu. Aku ingat lagi atas aku. Yelah dekat bar. Aku pun minum lah benda. Tengok bila aku tengok balik pun, cara pegang gelas benda minum macam tu memang tak ada lah. Aku memang tak pandai ngisap rokok macam tu kan. Aku dapat tracking shot memperkenalkan. Tak, aku jadi ekstra je. Satu scene itu je tak ada. Agaknya aku ni fotogenik. Memang nampak cantik betul Cik masa tu Cik. Jadi sejak itu, lepas tu dia panggil, kata can you come back untuk buat uji bakat. So aku pergi terus dapat. Dan drama pertama aku ialah Tahan Kinabalu. Dia punya pengarah ataupun dia punya producer Arwah Rusli Jalil dengan Datuk Haja Rusnani Jamil, Datuk Seri Aziz Singa, ramai opahnya semua yang hebat-hebat. Tu ada latihan Cik 4 hari. Kau datang blok, kau kena latihan kau punya blocking kau, exactly macam dalam studio. Lepas tu kau kena hafal skrip kau lah. Jadi aku dapat hari ni, besok kau datang aku dah hafal semua. Buat training aku dekat, aku budak teater. Dah biasa aku dah biasa. Memang aku memang seronok sangat lah nak masuk TV kan. Dan kalau kau dengar bayaran ni kau gelak. 4 hari latihan, 1 hari dalam studio, 1 hari dekat outdoor. Aku dapat berapa tau Rashid? Pembantu RM180. Tunggulah 6 bulan.
Nanti cek datang dari Bank Negara Malaysia. Jadi kau pergilah ambil daripada pergi ke Angkasa Puri tu untuk diorang, apa orang kata, open the check tu kan, sign, berlagilah aku ke Bank Negara untuk dapatkan 180. Aku rasa sepatutnya benda ni patut dibawa balik. Waktu itu kami semua waktu itu sentiasa berdoa bila kita ada kita punya drama, ulanglah balik, ulanglah tayang, sebab kami akan dapat 3/4 daripada bayaran asal jika drama itu diulang tayang. Sekarang haram. Tiba-tiba benda tu hilang saja. Tu saya ada pernah cakap lah dengan menteri kan, dia kata tolonglah bawa balik sistem ini. Betul. Kan? Baca lu apa nama Elizabeth Taylor. Dia sakit duduk dalam hospital first class, semua dibayar oleh royalty daripada filem-filem dia. Kita di Malaysia haram tak ada kan? Tak ada. Jadi pada saya benda-benda seperti ini harus diangkat semula, harus dijadikan salah satu daripada main point untuk menyelamatkan industri. Betul, kan? Dengan orang-orangnya sekali lah. Dengan orang-orangnya sekali. Macam akak ni alhamdulillah lah, sebab aku pernah jadi kaki tangan kerajaan. Dan waktu itu pula eligible untuk dapatkan housing loan walaupun rumah kecil je, kan. Kalau nak harap duit daripada berlakon, aku rasa tak ada kot. Patutnya kita kena ada satu skim untuk mereka yang dah pencen ataupun yang dah 60 tahun ke atas untuk dapat satu skim ini bantuan. Betul. At least. Sebab saya rasa negara-negara lain tu semua ada. Kan? Kita ada harga diri, kita nak bekerja. Selagi boleh bekerja, kita nak kerja. Kita tak nak bantuan semedang bantuan kau. Orang pun nyampah tengok kan. Sebab yang saya tengok kita punya industri ni, setiap pelakon dia datang daripada passion juga. Passion nak berlakon. Dia tak kisah apa pun. Dan dia nak berlakon. Kita pun tidak pernah kata orang tak pernah terfikir. Lepas tu kita pun tak ada macam basic benda. Kan okey, bila kau dah jadi pelakon, bila kau umur macam ni kau tahu je. Kita tak tahu benda pun di Malaysia. Mungkin waktu itu kami ni kita berlakon pasal kita nak berlakon aja. Betul. Ini adalah bisnes kita, Rachid. Benarnya. Kan? Tapi orang tak peduli sebab kita tak tahu kita punya harga diri. Harga nilai kita punya seni tu. Tak kita kata seni tak boleh macam-macam lah kita di punya. Di luar negara anak seni kaya raya, at least hidup mereka terbela. Tapi di Malaysia kita semakin tu semakin orang lupa kan? Bila dah tua je, sudahlah jangan berlakon bila duduk surau kan. Alah kan, ingat kita ni apa kan Rashid. Okey, sebagai seorang pelakon Kak, apakah Kak rasa basic tu penting? Maknanya saya tengok pelakon-pelakon sekarang daripada pertandingan-pertandingan, daripada entah apa-apa dapat jadi pelakon, dapat jadi leading, dan mereka happy dengan keadaan sebegitu. Jadi pendapat Kak yang dah berpuluh tahun involved dalam industri ni Kak? Rashid, apa pun kerjaya, apa pun career, you must have the basic. Kau tak ada basic, kau memang tak tahulah nak cakap Rashid. Betapa pedihnya hati bekerja di dalam satu set, bekerja dengan orang yang tak tahu apa-apa. Kita pula kena support dia. Betul, kita kena support kawan-kawan. Tetapi kita yang dah lama dah kerja ni, kita kena support diorang. Padahal diorang tu yang patutnya jadi yang di atas. Tapi tanpa kita ni pula tak boleh. Orang selalu menganggap you dah lama berlakon, you tolonglah budak-budak baru ni. That's not my bloody job. You as an actor, you datang, you must be well prepared, kan? You're well trained. Pergilah belajar. Sebab tu saya cakap pelakon-pelakon sekarang hanya muncul pada waktu dan ketika itu. Selepas habis waktu dan ketika itu, sebulan lepas dia hilang. Dia tak maintain macam artis-artis dulu. Artis-artis yang memang betul-betul work kerana memang itulah kehidupan mereka. Kehidupan diorang. Dan sebab itu diorang, minta maaf cakap, jangan marah saya, diorang memang go all out, kumpul harta, sementara orang masih nak. Betul. Itu satu keuntungan mereka. Saya salute, diorang bagus. Okay, selepas berlakon banyak drama, banyak apa semua benda, Akak juga berlakon filem. Filem Sayang Salma, saya rasa antara salah satu filem yang hebat dari segi lakonan dan dari segi ini, dan Kakak pun dapat anugerah Best Supporting Actress. Saya pun memang cerita tu memang sesuatu yang majis. Lain sikit. Dan itu pertama kali saya berjumpa dengan Datuk Sidi Raza, Azhar Sulaiman, dan masa tu Norish Karman diperkenalkan, Dr. Mahathir Murad.
Dan memang sangat teliti lah kerjanya waktu itu, dan segala-galanya dirancang dengan betul lah kan. Cuma waktu tu saya teringat lagi, masa tu hari pertama dan kedua saja yang saya bila dia roll tu saya dengar bunyi kan. Besok dah tak ada. Senyap. Saya kata kenapa ni? Rupanya dah tukar digital. Jadi saya memang tak syok lah, Rashid. Lain dia punya feeling. Lain feeling dia. Sama juga menaip kan. Dulu manual. Lepas tu dah modern sikit pakai elektrik kan. Lepas tu kau pakai komputer. Rasa dekat tu tak ada. Sampai sekarang aku tak boleh, kalau kau bagi aku skrip kat email, aku takkan buka. Kau kena hantar aku hard copy. Aku kena pegang kertas tu untuk aku rasa. Kalau aku baca dekat email, aku kata ini surat cinta ke apa ni, kan? Aku tak boleh. Okey, filem Mawar Merah kak, dengan Datuk Rosnah Jamil, dia ada kolaborasi dengan Indonesia macam tu tak? Tak ada. Tak ada. Drama tu sebenarnya daripada drama radio. Oh, cerita tu. Dia tulis cikgu aku lah, cikgu yang ngajar aku buat skrip, Bung Latif. Dan drama radio aku jadi heroinnya. Kan? Sebab suara aku sentiasa muda, Syed. Yelah. Jadi filem tak boleh lah. Itu Raja Emma lah kan. Aku suka sebab aku memang suka pakai kebaya, aku suka pakai ni, aku suka benda-benda tu. Dengan sanggul besar ni. Dengan sanggul besar, dengan kain wiron apa semua tu kan, ikat kain dan sebagainya. Memang aku suka, dan itu adalah filem pertama dan terakhir arwah cikgu aku, Mustafa Noh. Betul. Kan, bila kau tengok cerita tu balik, memang kata handal cikgu aku ni, hebat lah dia. Dia banyak membawa akak ke teater sebenarnya? Dia tak banyak, tapi bila diorang ada markas teater, diorang panggil, aku belajar lah, aku ikut. Masa tu lah aku belajar dari dia. Orangnya sangat meticulous, sangat everything kena ikut proper. Dia kata kalau kau kena buat 10 langkah lah. Kena ikut follow semua benda, bukan main-main lah. Tak ada, nanti kau punya sebutan diction kan. Kalau gila kata aku pula, mana ada pula katanya. Pening kepala sih. Yalah. Ketelitian, saya rasa ketelitian orang dulu lain. Kita mana isi, dia kata isi. Betul. Dan sebutan harus jelas. Betul. Dia Tuan Haji Mat Yatim. Dia kata just read the lines as it is written and mean it, that's all. Mula-mula dia kata apa pula dia orang dia cakap, macam Joy Hashim pun begitu juga. Lama-lama baru aku faham kenapa kita nak bersusah payah mencari watak kita, sedangkan skrip atau dialog tu dah ditulis khas untuk watak itu. Ya, kau baca saja. Jadi aku ni dilatih dari awal, memang dilatih untuk membaca skrip, ikut yang ditulis, menghormati penulis skrip dan sampaikan. Jangan duk pandai-pandai olah. Tak ada Rashid, aku tak ada. Jadi bila berlakon orang main, mana ajak diorang ni? Nak jawab pun tak tahu dah. Aku kata apa asal kan diorang terlampau tambah ikut rasa diorang. Perkara penting atau pokok perbualan yang sangat penting tu tak keluar. Betul. Ini masalah besar dalam drama kita ataupun filem kita, kecuali kalau memang buat latihan. Memang kalau kita ikut skrip tu, kenapa orang cakap macam ni? Memanglah kau tu Fauzan Awi tak cakap macam tu. Tetapi watak Mak Salmah bercakap seperti itu. Kenapa kita tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu yang betul, yang dengan cantik susun ayatnya? Kenapa kata ala skema? Drama dan filem itu adalah antara untuk mengangkat sastra kita, budaya kita. Ya, gambaran masyarakat kita. Sebab itu kita tak bagus, Rashid. Itu yang sekarang punya pelakon-pelakon, dia duduk set, dia masuk set, dia nak menghabiskan dialog je. Tak habis. Next scene. Dia tak tahu apa. Dia tak tahu apa. Itu jadi masalah kan. Dia tak tahu sebelum kau masuk tu apa jadi, dan selepas keluar daripada scene itu apa jadi. Jadi kalau kita terus mempraktikkan apa yang kita praktikkan sekarang, hancurlah drama kita kan. Memanglah. Jadi lain langsung daripada apa yang kita nak tunjuk pada masyarakat. Satu lagi kak yang saya nak sentuh, dalam bila akak dah berlakon banyak-banyak drama, akak juga mengarah drama. Saya ingat lagi dulu dengan serangkai filem Egois. Kak Acha tu memang kita punya idola lah. Sebelum Egois, Azlina. Azlina, yes. Arwah Ali Mamat jadi hero dengan Ainina Makbi kan. Lepas tu akak buat Egois. Lepas tu Khatulistiwa. Ya. Khatulistiwa dengan Cik Mak Nur Kadir lah. Macam mana akak tukar daripada seorang pelakon tu
Kan kita nak mengarah ni pun bukan senang kan, nak masuk tiba-tiba nak masuk set jadi pengarah kan. Dia macam ni. Semuanya atas desakan guru aku. Arwah Pak Bung Latif. Oh, okey. Dia kata, Fazal, kamu harus jadi director. Bung, aku enggak pandai. Aku enggak tahu shot. Dia orang Indonesia. Tapi dia bertugas di Suara Indonesia Radio Malaysia. Saya di Radio 4 RTM waktu tu. Tapi kita memang selalu berjumpa. Kalau dekat kantin tu, kita bercakap tu orang tengok macam sepasang kekasih. Kalau kita bercakap, tak ada siapa akan datang. Sebab kita akan bercakap tentang skrip, kita akan bercakap tentang filem, kita bercakap tentang buku. Dia mengajar saya. Dia kata, kamu harus belajar untuk jadi pengarah, jadi penulis. Kerana dia kata usia untuk seorang pelakon di Malaysia terlalu pendek. Jadi dia kata, saya tidak mahu kamu jadi orang yang hidup di dalam kenangan. Maksudnya tu, kau dah tua, tak ada siapa nak ambil kau. Kau dah tak boleh jadi heroin. Kau dah tak larat ke apa. Tiba-tiba hari-hari kau akan macam, oh dulu aku gini. Dulu aku ni dah buat. Itu dulu. Itu yang tanya Kak Cha. I nak shoot, I nak jadi director. Boleh? Kata Kak Cha. Dengan syarat, you handle this amount of money. Bawa your own team, ini. Aku buat semua, Rashid. Aku buat semua. Gaji aku masa tu, jadi director, aku baru dapat 3,000, Rashid. Heroin waktu itu 1,500 dah dianggap sangat mahal. Betul. Makeup artist baru 600 ke 500. Tapi syuting 14 hari, kan? Sekarang syuting 6 hari, tapi harganya berganda-ganda bayar orang dulu. Pada kita tetap lebih kurang kan. Jadi industri ni saya rasa dah berpuluh tahun akak masuk pun perubahan besar yang saya tengok tidak ada dari segi kualiti. Yang banyak ialah dari segi kuantiti pelakon ramai, pekerja ramai, tetapi pelakon ramai pun kadang macam seksa je. Kenapa tak ada nak roll lagi, dek? Kata aku kan. Hero dengan heroin tak ada. Datang lagi kan. Kan? Tak ada. Jadi kerana hero-heroin tak ada, maknanya hero-heroin yang dipilih lah kan. Kita ni kenalah tunggu. Seolah-olah rezeki kita ni di tangan orang-orang ini. Itulah. Jadi akak dah lama kat dalam bidang ni kak kan. Melibatkan semua benda dah. Apa akak rasa ataupun sebelum akak masuk tu tadi, impian untuk jadi seorang pelakon, impian untuk jadi seorang anak seni, apa yang akak nampak sepanjang penglibatan dah sekarang kan? Tapi kalau boleh lah Rashid, aku memang tak nak anak-anak aku ke cucu-cucu aku ke masuk. Tapi kau nak cakap macam mana, diorang dah suka. Darah daging dah ada kak. Aku tak boleh kata apa-apa sebab ini pilihan hidup aku. Dia mengajar aku tentang kehidupan, tentang mengenal erti kesetiaan, persahabatan, kasih sayang. Besar lah tu kan. Life tu satu benda yang kita nak kejar. Aku nak nangis Rashid. Aku macam sampai satu peringkat aku dengar macam, kau ni Rashid ambil Muzanawi. Kau buat asyik lah nangis kan. Tapi itulah sebenarnya kehidupan orang kita suka. Kan. Betul. Kan? Dan sampai ke bila nak ajak aku jadi pelakon komedi, tak boleh ke dia berlakon. Ya, betul. Dia I'm an actress. I'm a trained actor. Bagilah. Bila kau jadikan aku jahat, Masya Allah. Hancur. Semua orang tak percaya. Boleh ke kan? Hello. Kan, tapi aku suka. Waktu tu aku berlakon dengan siapa? Adeline. Aku rasa macam aku berlakon ni. Wow, aku happy. Lantaklah balik. Kau berapa aku balik masih boleh senyum Rashid sebab kita macam main table tennis tau. Pukul balik. Pakai main tennis. Dah lama kita tak dapat rasa macam tu kan. Dah lama tak ada. Dan Adeline sangat teliti. So maksudnya kat dalam sebuah drama tu, partner tu penting tak? Penting. Ada orang tak kisah langsung kat berlakon, siapa berlakon pun dia tak nak tahu siapa berlakon, jalan je kan. Tak boleh. Itu yang dia kata apa, chemistry. The chemistry boleh dibina sewaktu itu. Jadi banyak benda lagi sebenarnya yang kita korek pasal aktris ni. Kau bagi dia komedi, dia boleh. Kita pernah buat satu kat Madam Sally kan. Madam Sally hebat tak hebat masa tu. Kita bagi dia menangis, orang menangis, kita bagi dia happy, orang happy. Jadi banyak lagi benda yang kita nak cakap, banyak lagi benda yang kita nak tahu. Kita tunggu lepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Setiap pagi selepas sarapan saya akan minum jus extra power ni. Memang power ni. Sebelum minum kan kita rasa macam aduh mak letih je, nak bergerak pun rasa malas je. Tapi lepas minum bersinar-sinar. Bulan bintang semua keluar Jadi pada siapa yang rasa sihat,
Yang nak rasa mantap, yang nak rasa badan bagus untuk bekerja, amalkan. Ni dia. Jus Mac Extra Power. Memang hebat ni. Jangan cakap abang tak payung Okey. Alright Kak. Sekarang ni kan setiap tahun asyik-asyik muka Kak menghiasi Hari Raya. Pagi, petang, siang, malam, Aku heroin raya lah. Heroin raya lah. Heroin raya yang kau tak payahlah semua TV station muka aku lah waktu tu. Muka Kak. Jadi apa, kadang-kadang yalah sebagai seorang pelakon orang rasa bila Hari Raya tu dia ni kita minum dulu Kak. Oh ya Allah. Kita minum kopi lah. Hari Raya tu dia orang kata macam kalau aku dapat jadi heroin raya memang hebat. Kan? Sedangkan akak TV sana, akak buka malam tu, akak pagi akak bersepah. Tetapi apa yang kita bagi pada akak, terutama saya lah, saya memang sentiasa mengambil Fauziah Nawi ni untuk cerita raya. Saya rasa apabila saya tulis skrip tu, mood dia memang untuk dia lah. Satu drama yang rasa kita membuka perjuangan saya dalam industri Pondok Buruk kita Kak. Pondok Buruk 1 dan Pondok Buruk 2. Apa yang itu kira masterpiece kau lah Rashid. Betul Kak. Pondok Buruk tu. Dan kecoh lah. Maknanya orang tiba-tiba kesedaran lah yang kau bagi Rashid, betapa pentingnya menghargai mak bapak yang masih ada. Benda-benda tu kadang-kadang budak-budak ya, kita kadang-kadang orang lupa, bukan orang saja-saja kan. Jadi berlakon cerita kau ni Rashid, sebenarnya aku tak suka bukan apa tau Rashid. Aku penat Rashid untuk berlakon sedih ni Rashid. Orang ingat saja nangis tentu saja ke? Tak ada. Bila kau dah cut tu, aku punya pedih tu tak habis-habis. Waktu berlakon cerita Pondok Buruk tu dengan Ismail kan, Haji Ismail Din tu, Masya Allah, seksanya hidup. Aku ingat lagi Ismail Din tu berlakon orang tak ada kaki kan. Ada kaki, duduk atas kerusi. Dia sendiri cakap, ya Allah ya susahnya nak makan dia tak jalan tu pakai kena tarik dengan rok kan. Ya Allah ya Rabbi Rasulullah, aku mentarik dia. Memang tak. Malam raya kena halau kan. Ya, benda tu sampai macam terlalu dekat dengan hati masyarakat kan. Terlalu, sebab saya dengan aku dengan si Mael ni kawan daripada RTM. Dia bahagian drama, aku dekat bahagian persembahan kan. Jadi memang kalau drama dia tu memang aku je lah pelakon. Kalau kat radio tu tak ada bayaran pun sebab aku kaki tangan kerajaan waktu tu, mana boleh dapat duit lebih. Kan. Orang semua ingat aku dapat bayaran kan. Tapi itulah dia bekerja dengan dia ni memang memudahkan, kerana dia memang buat apa yang dia sepatut buat sebagai seorang pelakon, dan dia sentiasa membantu dari segi emosi dan sebagainya, menyokong. Okey Kak, kita minum dulu Kak. Sementara tu basah-basahkan sikit. Kopi Okau ni Kak. Berlakon dengan arwahnya Ismail Din. Sebelum syuting kita fun gila kan. Kuka berborak dia. Bila masuk set semua serius sekarang. Maidin budak Kedah kan. Tetap cakap Kedah. Keistimewaan pelakon-pelakon yang membintangi drama kita Kak kan. Waktu itu waktu itu. Tapi Pondok Buruk juga dia bukan drama tu sendiri. Efek drama itu telah banyak membantu orang. Maksudnya disetujui rumah, salah satu rumah tu. Betul Kak, betul. Apa Asnaf Asnaf dah dapat rumah baru cantik, ada cukup dia punya bilik air dengan cantik. Cuma yang kita tak dapat bantu yang lagi seorang tu, yang dekat tepi tali air tu, sebab rupanya tanah bukan tanah dia. Bukan tanah dia, betul. Masya Allah Rashid, kau ni moga Allah menganugerahkan ihsan daripada kau Rashid. Kau memang pengarah drama kan. Mulut kau boleh tahan jugalah kalau dalam set. Mulut hebat. Mulut hebat. Tapi perkara yang aku ingat tentang kau, ada beberapa orang ialah kebajikan itu. Yang kau buat tu dia bukan saja untuk kami yang dalam set itu, tetapi untuk orang keliling, masyarakat itu sendiri. Dan ini sangat penting dalam pembangunan negara kan. Aku dah jadi orang politik dah. Jauh lah pergi kita kan. Marah orang kita kan. Tapi untuk kau mendapat award tu, Masya Allah, susahnya Rashid. Ya Allah, kita samalah Kak. Start daripada, bukanlah kita nak cakap kat dia orang kan, tak ada. Kita pun cuma
setiap orang kak, setiap pelakon, setiap pengarah adalah satu benda yang kita nak aim dalam kerjaya hidup kita kan. Berpuluh tahun kak. Aku cakap kat kau, Rashid, kau tak akan dapat award director tu selagi aku tak dapat award. Kan? Betul. Betul lah. Mulut aku masin. Macam Datuk Rosyam lah. Tu dah lah kak ya. Nak nangis kena ni lah, fikir tu, ambil mood lah, baca skrip berulang, mencari sebab. Tengok aku pandai. Dia letak mukanya dekat unggun api tu. Azad dia tengok. Betul. Kata sudah lah Syam. Aku panggil dia Syam je, Syam. Betul. Kau hebat tu sebab aku. Yang membantu kau. Kau naik ambil award tu sebab aku. Akak ingat yang kita buat sekeras kerikil. Kan dia tak boleh nangis kak. Masa akak nak buat kuih tu, dia menangis dulu. Bapak tak boleh nangis kan. Lain-lain dia pergi api. Lepas tu saya duduk cakap kat dia, apa peristiwa yang paling menyedihkan kau dalam hidup kau? So dia kata, aku kehilangan adik aku. Kau gunakan benda tu kan, gunakan bagi mood kau. So bila bercakap dengan kakak sesuaikan benda tu lah. Sesuaikan. Itu yang dia boleh menangis sebenarnya. Dia bukan hebat sangat pun kak. Dia tu tak, kalau tak ada kita, dia tak hebat pun kan? Sebenarnya semua kita tak hebat Rashid. Tetapi apa yang membuat kita hebat dari orang lain ialah kesungguhan kita, keikhlasan kita melakukan kerja tu Rashid. Itu saja. Keistimewaan yang ada dalam setiap pelakon ni, yang kata orang diperah oleh pengarah ni, itu yang menjadikan drama tu hebat kan. Tapi aku suka dengan kau bila aku bagi pendapat. Kata Syed, apa ni kan? Kau akan cakap tak kak, ini okey. Kita ada jawapan di sebalik itu Ya. Kadang-kadang kau tak cakap pun, kau tak bagi jawapan tapi okey. Jap kak. Hey! Itulah dia anak-anak kan. Anak ramai. Buah ramai. Okay, anak buah apa? Empat je bukannya ramai no. Zaman sekarang kena, aduh, slow sikit lah. Okey kak. Kita dah buat pondok buruk satu. Apa slow sikit apa? Ya, tak salah beranak ramai no. Tak salah. Susah kata orang rezeki anak-anak tapi tak payahlah. Sebenarnya kan. Okey, lepas kita buat pondok buruk 1, kita dapat peluang buat pondok buruk 2. Pondok buruk 2 konon-kononnya arwah dah meninggal. Jadi pada saya buat pondok buruk tu untuk memberi kesedaran kepada masyarakat betapa sementara kau ada mak bapak, hargai dia orang. Kalau kau tak ada besok, memang dia dah tak ada besok, kau tak boleh apa, menangis air mata darah. Dan kita mendapat kritikan yang hebat kak selepas hari raya tu. Yang suka malam tu pada saya, yang satu ingatan saya lah, apabila dia tengok akak dengan arwahnya berlakon. Kawan saya tu telefon saya pukul 1 pagi. Dia berada di Coket Road. Saya dah balik kampung dah masa tu kan, malam raya. Telefon saya, Syed, kerana drama kau ni, aku sekarang ni beli lansir untuk mak aku. At least pada saya, iya ke? 1 pagi cari belansir. Dia dah bercakap dengan bini dia tak nak balik. Okey, kita tak nak balik tahun ni. Dah 2 tahun tak balik. Tetapi kerana menengok drama kita, dia kata, aku cari lansir untuk bawa balik kat mak aku. Kau memang celaka lah Rashid, dia kata. Lepas tu saya cakap, okey lah. Jadi saya fikir, ini sebenarnya kerja kita kak. Itu kau punya amal jariah lah. Betul, kita sebenarnya nak buat satu benda selain daripada menghiburkan orang, menyedarkan masyarakat. Kan? Jadi kalau tidak kan orang lupa. Dan kita sendiri pun disedarkan. Dan bagus sangat pun. Itulah. Dan kehebatan kita, bukanlah kita hebat sangat pun. Tetapi, kita tak hebat lah Rashid. Apa yang kita tunjukkan pada orang, konten tu hebat kepada saya kak. Setiap drama ni ada konten dan juga pembawa dia. Kalau akak bawa tak bagus pun, konten hebat pun dah jadi juga. Kan? Jadi kita blend. Lepas tu satu lagi kak yang paling kata orang menyentuh hati untuk cerita hari raya, ialah Daun Ketupat Kering. Ya Allah Rashid, ada satu scene. Aku tahu cerita tu anak aku 4 mati. Dan aku tidak langsung tergambarkan bahawa scene itu akan ada 4 kereta jenazah. Betul. Kau tak cakap apa pun. Jadi bila aku keluar, aku memang Rashid macam nak putus jantung aku Rashid. Walaupun itu cuma lakonan. Sebab kita roll je. Saya duk fikir dengan budak-budak dengan Rock masa tu. Okay, Rock jangan beritahu saya siapa. Biar mak kita ambil close up mak saja masa tu pun. Kita pakai satu kamera time tu. Jadi benda tu harus datang daripada seorang pelakon yang memang berwibawa kak. Bukan nak puji akak. Ada akal. Bukan tak apa kau puji aku pun tak apa Rashid. Orang lain tak puji aku, kau puji aku lah. Tetapi masyarakat harus tahu, bila dah setiap hari, bila dah setiap tahun tu saya ambil pelakon ini sajalah, mesti pelakon tu dekat dengan hati kita kak, kan? Kita tak payah nak bagi tahu satu dunia. Tetapi apa yang dibagi pada saya, apa yang saya minta, semua kita dapat. Jadi apabila benda tu match, barulah terhasilnya spark, kan, bunga api yang indah untuk drama kita. Dan satu lagi scene yang saya tak boleh lupa cerita tu kak, masa akak mencium mayat tu kak, kan, 4 orang dalam satu Malaysia banjir. Tetapi kalau kita tunjukkan seorang perempuan ibu yang cium anak tanpa rasa, tak ada apa juga kak.
Tapi Fauziah Nawi ni dia memberi rasa kepada ruang-ruang yang kosong, membantu pelakon-pelakon walaupun pelakon tu mati dah. Pelakon tu ada terbaring semua. Tetapi hanya dengan reaction ni dia membuat kita banjir satu Malaysia. Apa? Cik, boleh aku pergi ke tempat lain sekejap? Boleh. Tiba-tiba aku teringat Rashid hidup aku ni Rashid, aku rasa Allah dah plan macam mana. Baru aku dapat rasa sekarang sebab tu Allah dah susun hidup aku, kau akan mengalami ni. Dan aku tak menangis waktu anak aku meninggal, Rashid. Allah. Waktu dia diberitahu pecah perahu dia mancing, aku terus cakap, ya Allah, Allahu Akbar, anak aku dah tak ada. Aku cuma menangis waktu aku buat announcement. Kemudian benda tu live. Kan semua orang kata, kenapa kakak buat? Kata anak aku, biarlah aku buat. Dan waktu itu juga Rashid, kerana aku adalah juruhebah RTM, waktu aku buat announcement tu macam aku orang RTM lah aku buat. Yalah. Kan tersusun. Jadi apa saja dalam hidup aku Rashid, dalam drama yang aku, benda tu menjadi dalam hidup aku. Pernah terjadi? Pernah. Macam Rinduku Padamu Baitullah, aku berlakon dengan Najib Bakar Umar waktu tu. Kononnya nak pergi Mekah, tetapi aku tak dapat pergi sebab aku sakit. Aku mati. Dia bertolak ke Mekah tu, dia jalan, aku mati. Aku sakit waktu tu. Jadi beberapa tahun selepas itu baru aku mengerjakan ibadah haji aku. Suatu sampai sana tu aku terus labbaik Allahumma labbaik. Aku menangis sebab kata, ya Rabbi, ya Rasulullah, kau train aku, kau latih aku, kau beri aku persiapan bertahun, ya Allah. Allah dah bagi aku signal lebih awal. Kan waktu tu aku cium anak aku, ada orang kata nak cium, kata aku tak apa, pergi. Cuma aku waktu tu masa anak aku dimasukkan ke liang lahat tu, aku dengar dan batu. Masa tu aku macam, ya Allah, ya Tuhan, aku terus, ya Allah, kau kesiankanlah anak aku, ya Allah. Aku tak tahu sama ada anak aku tu bekalnya cukup atau tidak. Yelah, waktu tu tak sampai 40 umur dia kan. Itu yang seorang ibu rasa Kak sebenarnya. Ya Rashid, dan aku selalu marah dia, Pit, kau kena pandai mengaji, Pit, kau kena pandai mengaji, Pit. Kalau mama mati nanti siapa nak bacakan Mama Yasin? Sudahnya aku yang bacakan untuk dia, kan? Dan kerana anak aku tak ada Rashid, setiap subuh, setiap maghrib, memang aku tak pernah lupa lah baca tu semua. Sebab, tapi selalu aku cakap lah, ya Allah, aku tak ada mak nak doakan aku. Tapi aku mak, aku doakan anak aku, kesiankan anak aku, ya Allah. Lepas ada anak aku dikebumikan, ya Rabbi, Rasulullah Rashid, anak aku tu macam rockstar Rashid. Dekat perkuburan tu pukul 3 pagi punya ramai Rashid. Bila saya pun ada waktu tu, aku tak sedar. Ramai. Bila imam masjid dia selalu pergi tu, tunggu dia bacakan talqin tu anak aku tu, amin. Aku tu dengar bergaung, amin, Masya Allah. Ramai rupanya anak aku tu, kan. Yalah, seorang yang baik akhirnya juga baik kan? Alhamdulillah lah. Aku tak pernah mimpi dia Rashid. Dan pagi tu lepas subuh tu kita sebelum subuh tu kita dah balik. Aku pun solat subuh. Dah habis subuh tu aku duduk dalam bilik aku nangis. Aku tak sedar aku punya tangisan tu kuat. Adik si Pit ni sudah datang. Why you cry mama? Tak ada, ingat abang. Kenapa? Pit tu tak pandai ngaji, dia kata kan. Tak tahu bekal dia ada ke tak ada. Mama takut Allah anu dia. Dia dihukum di sana, berat hidup dia di sana. Aku tak nak aku cakap, Mama tak boleh cakap macam tu. Abang Pit tahu ngaji lah. Siapa cakap dia tak tahu ngaji? Cuma dia tidak baca selancar kita berdua, Mama. Tapi Alhamdulillah, 2 bulan dah sebenarnya sebelum dia meninggal, dia cakap aku, Mama, Pit mimpi Pit boleh mengaji Quran dengan lancar. Dan Pit sangat bahagia. Tapi bila bangun Pit sedih sebab Pit tahu Pit tak boleh baca Quran dengan lancar seperti Mama dan Titin baca. Atau aku cakap kat dia kan. Tapi aku ni kadang-kadang itulah kadang kita we have to be careful dengan apa kita cakap lah Rashid. Dia selalu kata risau Mama tinggal seorang. Kata jangan risau lah Pi. Kata aku kan Mama mati besok pun Mama seorang. Dan akhirnya sebab bila aku cakap aku seorang, bukan aku tak ada siapa-siapa. Anak perempuan aku dah beli rumah. Biarlah dia pergi duduk hidup dia sendiri, dia belajar hidup dia sendiri. Kalau aku tak boleh menjaga dia Rashid, kan? Memang aku sendirian. Kan? Aku selalu cakap, tak apa, pergilah korang. Mati besok aku seorang, kau boleh korang tolong. So sekarang Allah kata kau duduk seorang. Kau ambil lah apa yang kau cakap tu kau ambil. Agaknya doa ketika itu. Tapi Alhamdulillah Rashid, aku rasa ini adalah ujian Allah. Dan dia menguatkan aku. Khazanah rasa aku
orang lain tak boleh ambil. Yang Allah sentiasa bagi khazanah tu walaupun sakit. Tapi itu yang menghidupkan aku sebagai seorang pelakon. Itulah yang saya tengok Fauzia Nawi sebagai seorang wanita, Fauzia Nawi sebagai seorang pelakon, Fauzia Nawi di mata masyarakat yang kita sentiasa memberi kesedaran, yang sentiasa kita beri hiburan dan juga sesuatu untuk diorang renungkan, tetapi tetap juga ada cemuhan-cemuhan, ada hinaan-hinaan. Jadi bagaimana akak rasa sebagai seorang pelakon? Hancurkah hati kita sebab bohong kalau aku tak rasa sedih orang mengata. Orang carut kalau macam-macam dah, Cik. Betul. Sampai aku cakap, kau kan tak ada mak bapak ke? Kau tak ada mak ke? Tak ada kakak ke? Tak ada adik perempuan ke? Kan? Tapi akhirnya Rashid, aku tak peduli. Aku kata, lebih banyak kau mengata aku, maknanya Allah nak aku lebih kuat. Tapi ada tak waktu dan ketikanya akak down gila kan memikirkan? Ada. Aku ni dalam. Kalau boleh aku nak bunuh semua. Jahat orang, Cik. Betul lah Kak. Kehidupan mereka tak rasa apa yang kita rasa, jadi mereka pandai bercakap. Bila dah rasa besok baru dia orang tahu. Betul. Sebab tu aku cakap, orang punya mengata menantu aku lepas suami dia meninggal, anak aku meninggal. Menantu aku tak menangis depan orang. Kau tahu ke seksanya hidup dia? Betul. Ketabahan dia saya tengok malam tu pun Allahu Akbar. Ya, dia tak boleh jatuh sebab anak-anak dia. Kalau dia menangis, aku menangis, apa jadi? Betul. Dalam rumah kau nak menangis lah. Tak ada orang nampak. Kenapa kau tak menangis, senyum menyeraki mati? Apa kau cakap ni? Kan? Tahu tak apa, Jah. Biar je orang nak cakap kita apa. Satu hari, cepat atau lambat, mereka akan rasa apa yang kita rasa dalam waktu itu, mereka akan tahu. Ini bukan kita doakan orang, tahu Rashid. Betul-betul. At least. Ya, aku rasa mereka kita, kan? tidak berlaku adil. Just aku punya muka kat TV, kau kenal aku ke? Tak. Kau tak kenal siapa aku lah. Kau tak tahu apa yang aku lalui dalam hidup aku lah, Rashid. Betul. Kan? Jangan pandai-pandai nak cakap dia kan. Tak. Kau tidak ada di situ. Kau tak ada di situ. Kau tak memakai kasut aku. Jadi kau tak boleh cakap. Kalau nak cakap tentang kesusahan apa yang aku tak rasa, Rashid. Aku dari kecil, Rashid. Mak bapak aku orang kaya, Rashid. Kami pun dah tak makan. Betul. Sebab itu bila kau bagi aku watak-watak itu, Rashid, aku, ya Allah, kata aku tak nak lagi watak macam ni. Dan aku make sure, kata aku kena kerja dan kerja kerana aku orang miskin. Tak ada orang tolong aku. Sekarang aku punya tanggungjawab at the age of 67, I'm going to be 68 next year. Aku kena kerja untuk cucu-cucu aku yang yatim. Menantu aku bekerja, kuat kerja macam aku juga. Aku tahu dia sakit ke apa, tapi kita tak pernah bercakap benda ni, Rashid. Betul. Jadi siapa sebenarnya manusia Fauzia Nawi ni? Syed, aku macam manusia lain, Syed. Aku ada hati, aku ada perasaan, aku ada kelemahan aku, ada kekuatan aku, ada kebencian aku, ada kemarahan aku, Rashid. Aku juga nak macam orang lain, hidup bahagia dengan duit banyak. Kadang-kadang bila aku tengok orang senang, kaya, kata, ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah. Aku tanya, ya Allah, apa agaknya amalan orang ni? Apa agaknya doa mak bapak dia untuk orang ini berjaya begitu sekali? Dan aku bukan nak kata aku nak salahkan mak bapak aku, tapi apa kurangnya aku, kan? Tapi bila aku fikir-fikir balik, kalau selagi kau bekerja untuk orang, kau takkan boleh jadi kaya, Rashid. Betul. Kalau kau masih bekerja untuk orang, kau takkan dapat rumah ni, Rashid. Memang perit untuk kau jadi seorang producer, kau tokek, kau lah kuli. Tapi itu bisnes. Betul. Rezeki ada 99 kata orang dalam perniagaan. Sebab tu kau dapat lebih ni. Dan aku pula bekerja dengan cara aku menjual bakat aku, itu bisnes juga. Dan aku dapat kelebihannya sedikit. Lama-lama aku kata, kenapa kau nak sibuk hal orang? Betul. Itu adalah anugerah Allah untuk dia, rezeki dia. Dan aku tak tahu pula apa yang dia harus lalui untuk dia dapat kekayaan itu. Betul. Kepedihan apa yang dia lalui untuk dia dapat kemewahan itu, kan? Pada masa yang sama aku belajar. Dan aku tak pernah rasa itu tak ada. Sebab tu aku tak nak panggil dia arwah pun. Kenapa orang nak marah aku menulis setiap hari tentang anak aku? Aku ada sebab kenapa aku menulis macam tu. We have all the rights in the world. Why are you so bothered about me writing about my son? Kan? Tapi aku tak peduli lah, Rashid. Korang nak cakap apa, silakan. I have no time to explain. Tak engkau. People talk, go on talking. I will explain. Yes, aku tak minta kau punya nasi lah. Betul. Aku selalu, aku pernah cakap kat kau pun dengan Mu'ad tu semua, kata aku besok aku tak ada duit sangat, aku nak makan, aku minta kau lah. Datanglah tu. Syed, aku tak ada duit nak makan ni, Syed. Kau mesti bagi aku lah RM10. Itu aku tak heran, Syed.
Ada orang akan membantu kan, ada. kawan kita. Allah tu sangat baik dengan aku, Syed. Setiap kali aku dalam kesusahan, akan ada bantuan yang datang, Syed. Allah tidak pernah mengecewakan aku. Dan mungkin aku selalu mengecewakan Allah sebagai hamba dia. Yalah. Itu je, Rashid. Tapi aku sangat bersyukur, Rashid. Dia memberikan aku anugerah yang sangat besar, Rashid, dengan rasa yang sangat besar. Kan? Aku rasa betul cikgu aku cakap, untuk jadi seorang pelakon, seorang artis, seorang seniman, hati kena bagus. Dia, Rashid, dia apa yang ada dalam kau, dia akan terpancar. Lepas tu mak bapak kita dulu cakap hati mau baik. Ya. Kan kehidupan ni bermula dengan hati yang baik. Betul, kau balik besok pun dengan hati lah. Betul lah. Kalau selagi kita percaya bahawa segala yang berlaku dalam hidup kita ni adalah aturan Allah, insya-Allah ya, Mak. Ya, tapi kadang kita... aku macam, ya Allah, kenapa aku lagi, apa lagi, kan? Tak habis-habis. Ya, aku asyik aku je kena ni, kan? Tapi again, kita punya doa. Yalah. Aku selalu cakap, ya Allah, kau janganlah bagi adik-adik aku susah. Kau jangan bagi mak bapak aku susah. Jangan bagi laki aku susah, anak-anak aku susah, cucu-cucu aku susah. Apa-apa susah tu kau bagilah kat aku, ya Allah. Biar dia orang senang. Memanglah Allah kata aku, okay, kau nak kau action kan? Nak know kan? Kau nak sangat, okay? Aku akan uji kau sama ada kau boleh buat aku tidak. Oh, Rashid, si B, macam nak mati aku kot. Tapi bila aku melepasi itu, aku bilang, loh, kecil betul. Sebenarnya. Ya, Rashid. Betul lah Allah kata dia tidak akan menguji kau benda yang kau tak tanggung, tak boleh tanggung. Selagi kita bangun pagi, kita redha dengan apa yang berlaku pada kita. Oh, Rashid, nak bercakap tentang redha ni, kau jangan cakap lah redha. Halo, kau cakap senang, Rashid. Kau nak buat betul. Susah, Rashid. Memang. So bila orang cakap, ibu, kakak kena redha, kau jangan cakap tentang redha dan sabar pada aku. Sebab kau tidak di tempat aku. Betul. Okay, alhamdulillah. Akhirnya, Kak minum dulu, Kak. Akhirnya saya dapat juga bersama-sama dengan aktris yang paling banyak, yang saya rasa antara yang paling lama dengan saya, antara yang paling saya minatnya. Saya cakap betul terang ni, jujur daripada hati saya. Saya orang kampung, saya orang susah, mak bapak pun Norway getah. Jadi saya mencari pelakon-pelakon yang memang boleh membawa karakter tu. Dan alhamdulillah. Daripada aku banyak daging sampai tak ada daging, aku dengan kau. Saya rasa masa pondok buruk kita buat tu, gemuk. Umur berapa, Kak? 40 lebih. 40 lebih, tetapi dia telah membawakan karakter 60 lebih. Dan sejak hari tu kita buat lama rumah di tengah sawah. Rumah tengah sawah dulu. Rumah di tengah sawah kan. Kita buat anak gak hilang, si Rosyam gak mati. Ya, aku tak tahu lah Rashid, cerita kau semua hidup aku lah. Bila cerita yang Allah dah petakan kehidupan aku dan digambarkan lebih awal melalui Rashid Sibi. Melalui drama-drama kita. Ombak Laut Cina Selatan, Kak. Ya, itu tapi anak aku balik. Anak aku balik. Tapi mak dia pula mati kan. Jadi pada saya drama-drama yang kita buat adalah satu gambaran kehidupan. Dia bergantung kepada penulis skrip ataupun bergantung pada pengalaman saya atau pengalaman orang lain. Jadi kita buat satu drama, kita create satu situasi di mana akhirnya drama itu boleh dijadikan tauladan. Dapatlah sedikit iktibar kepada masyarakat, dapatlah sedikit apa kata orang yang boleh dia orang bawa lah, Kak. Yang boleh dia orang contohi. Betapa tabahnya manusia ni, ya Allah, mak dia tabah betul lah nak mati semua. Ya Allah, tabahnya mak dia suami mati. Jadi saya mendapat apa nama kata orang, menjemput artis yang paling popular di Malaysia. Paling tidak pun di hati saya. Artis yang memang dah berkecimpung lama. Dialah teater, dialah filem, dialah drama, dialah penyanyi, dialah penulis lirik, dialah penulis skrip. Sebenarnya, Kak, sebenarnya Kak adalah versi P. Ramlee. Tidak ada pengiktirafan daripada orang lain pun tak apa, tapi saya mengiktiraf. Aku pernah menyanyi dengan dia, okey? Bila saya dengar, bila saya tengok, betul lah Fauzanawi dia apa nama kata orang, fill in all the criteria kereta. Kan cuma muzik je, Kak, tak ada. Tak boleh main. Dia pun sebenarnya tak pandai dia muzik je pun. Tapi dia boleh main violin, dia ada cikgu. Jadi pada saya, Fauzanawi bukan seorang manusia biasa, manusia luar biasa, walaupun biasa. Jadi kita saya sebenarnya amat bersyukur hari ini kita dapat juga bersama-sama mendengar sedikit sebanyak, mendapat sedikit sebanyak apa yang cuba disampaikan dari dalam diri Fauzanawi. Jadi terima kasih banyak-banyak, Kak, kerana sudi Kopi O bersama Rashid Sibi. InsyaAllah minggu depan kita ada lagi orang lain. InsyaAllah kita jumpa lagi Kopi O bersama Rashid Sibi. Sedap. Terima kasih, Kak. Terima kasih.